Salam sejahtera semua. Hari ini kita mau teruskan PDP kita dari minggu lalu. Yang minggu lalu kita berhenti di slide ini kan. Jadi lepas ini kita akan belajar tentang macam mana kita mau kelaskan haiwan-haiwan ke dalam kumpulan masing-masing. Oke, minggu lalu kita belajar pengelasan invertebrata. Kalau kamu masih ingatlah, invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke, jadi dia terbahagi kepada apa? Kamu pergi tengok balik nota sebelum ini lah. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengelasan vertebrata. Vertebrata ialah hewan yang mempunyai tulang belakang. Jadi vertebrata Miss ajar kamu hafal hari itu, hafal rimba. Oke. R-I-M-B-A. Jadi rimba, R mewakili reptilia, I mewakili ikan, M mewakili mamalia, B mewakili burung, E mewakili amfibia. So kalau kita tengok 6 keping gambar haiwan di sini nih, dia dimasukkan ke dalam kumpulan masing-masing berdasarkan ciri-ciri sepunya. Oke, bermaksud kita akan kelaskan haiwan-haiwan ke dalam kumpulan dorang, oke, kumpulan masing-masing berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada badan mereka lah, oke, badan haiwan-haiwan ni. Oke, kita tengok yang pertama kumpulan reptilia dulu. So reptilia ialah ini adalah contoh-contoh reptilia. Coba perhatikan apa ciri-ciri sepunya yang boleh diperhatikan. Kalau saya minta kamu nyatakan, oke, fikir dalam otak sendiri, oke, misalkan bagi jawaban sekarang juga. So ciri-ciri maksudnya sifat apa yang tidak boleh perhatikan. Oke, dia bersisik dan berkulit keras. Oke, betulkah tidak? Tengok kura-kura, penyu, krokodil, buaya, biawak, oke, cicak, gecko tu tokek, oke, ular, oke. Semua ini dia mempunyai kulit dia bersisik, oke, dan kulit dia keras. Oke, kalau kamu pukul sakitlah tangan kamu, oke. Dan dia menghasilkan telur yang bercangkerang. Oke, nanti saya bagi tengok telur yang bercangkerang itu macam mana. Bernafas melalui peparu. Jadi kumpulan reptilia macam manusia juga, oke, dia mempunyai paru-paru dalam badan. Jadi dia bernafas melalui peparu lah. Oke. So dia melakukan persenyawaan dalam. Ini yang mungkin kamu tidak tahu apa itu persenyawaan dalam. Lepas ini misalkan beritahu apa maksud dia. So dia ialah haiwan poikilotherma. Ini tidak pasti kalau sekolah rendah kamu pernah belajar perkataan ini, oke? Tapi misalkan terangkan juga apa maksud poikilotherma lepas ini lah. Contoh kumpulan reptilia ada banyak, oke? Tapi Miss bagi yang selalu kita jumpa lah. Kura-kura, penyu, ular, buaya, biawak. Oke, salah satu ciri-ciri penting kalau kamu perhatikan, reptilia nih dia ada 4 kaki. Oke, dia berkaki 4 dan bila dia berjalan bahagian perut dia mendekati tanah. Kalau kamu tengok kan, krokodil ada 4, biawak pun ada 4. Oke, skink, ini tidak tahu apa dia punya Melayu. Oke, turtle, kura-kura, penyu, oke, dia semua mempunyai 4 kaki dan bila dia berjalan, oke, dia punya perut dekat dengan lantai. So itu ialah kumpulan reptilia. Oke, next kita akan tengok apa? Ini ialah telur bercangkerang lah. Oke, ular, ini ular, dia punya telur ni bercangkerang. Oke, ada kulit luar, dia punya telur ada kulit luar. Sama ada yang keras ataupun yang jenis macam apa tuh? Penyu punya telur kan, kita boleh kasih koyak guna tangan sejak, tapi dia bercangkerang, dia tidak lembut lah. Next, info science. Terma ataupun perkataan penting yang perlu kamu tahu. Poikilotherma, oke, macam tadi kan, ini kan poikilotherma. So apa maksud dia poikilotherma? Ialah organisme yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Bermaksud, kalau dia pergi tempat yang sejuk, suhu badan dia akan turun ikut persekitaran dia. Oke, contohnya kalau dia tinggal di Korea yang musim sejuk, oke, 10 derajat Celcius sahaja cuaca dia, so suhu badan dia pun akan berkurang lah. Oke.
So kalau dia di tempat kita panas sejakan sepanjang tahun, musim kemarau ke 40 derajat Celcius, so suhu badan dia pun akan berubah ikut suhu sekeliling dia. Okay? Perkataan lawan bagi poikiloterma ialah homoioterma. Okay? Pastikan kamu pandai sebut, jangan kasih malu saya. Homoioterma. Okay. So homoioterma ialah organisme yang suhu badannya malar. Kamu sebut malar jak kau begitu, malar jak kau main game. So malar itu apa? Malar bermaksud tetap saja, sama saja. Okay? So suhu badannya malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Macam kita lah. Okay? Hari-hari kalau pergi sekolah kita akan scan kan, masuk kedai kita akan scan. So kita punya suhu badan biasanya antara 36.5 sampai 37.4 begitu. Okay? So kalau kau pergi Korea pun, kau pergi Korea musim sejuk, kau pergi kutub utara pun yang sangat sejuk, mungkin negatif 20 dia punya suhu persekitaran, kau punya suhu badan tetap kekal di antara 36.5 hingga 37.4. Okey, antara ini. Okey, suhu badan kau akan kekal antara ini walaupun kau pergi tempat yang paling sejuk yang kau mungkin akan beku. So suhu badan kau akan kekal. So kita ialah haiwan homoioterma. Suhu badan kita kekal, tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Okay. Kau menyelam dalam air pun sama aja suhu badan kau. Okay, next. Persenyawaan dalam. Okay. Gamet jantan dan betina bersenyawa di dalam badan organisme. Lepas ni saya kasih tengok gambar. Apa itu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar lah. So persenyawaan luar pula, gamet jantan dan betina bersenyawa di luar badan organisme. Okay, sebelum itu saya mau bagi kamu contoh poikiloterma. Kalau kamu pernah pergi taman buaya, okay, kamu akan nampak buaya dia lepas dia bosan sudah dalam air kan, dia akan pergi berjemur di luar, dia nganga, dia punya mulut nganga, soalnya dia jemur berjam-jam tidak bergerak. Kenapa? Okay? Sebab bila dia masuk dalam air, dia punya badan, suhu badan dia akan ikut suhu air tu. Okay? Jadi bila suhu badan dia sudah sejuk, dia mau kasih panas lah balik. Jadi dia naik pergi darat, dia berjemur lah supaya suhu badan dia naik semula. So bila dia sudah panas, dia masuk balik pergi air, kasih sejuk balik dia punya suhu badan. Begitu. Okay? Tapi kalau kita manusia, kau rendamlah dalam air 20 jam, okay? Kau punya suhu badan tetap begitulah. Okay? Yang penting kalau kau masih hidup, kalau kau sudah jadi mayat, lainlah suhu badan kau. Okay? So kalau kau jemur pun, kau jemur 5 jam, 8 jam kan, mungkin sekejap je lah kau punya suhu badan akan naik. Lepas tu kau pergi masuk balik pergi berkipas sekejap, hilang sudah rasa panas tu, kau punya suhu badan akan kekal. Okay, next. Okay, kita tengok persenyawaan dalam dan luar. Gambar persenyawaan luar bermaksud gamet jantan dan betina. Maksudnya gamet jantan ialah sperma, okay, betina ialah ovum lah, bersenyawa di luar badan. Macam mana ni? Kita tengok gambar. Ini gambar dia, itu ialah katak. Okay, walaupun katak tu bertindih, tapi okay, kamu tengok ini, yang putih-putih ini ialah sperma dan ovum untuk katak. Okay, dia punya X, telur dia. Okay, sperma yang jantan akan keluarkan sperma dia, yang betina akan keluarkan telur dia di dalam air. Okay, jadi bila sperma dan dia punya telur ni berjumpa, bersenyawa di dalam air, barulah terhasil dia orang punya anak-anak. Okay. So dia persenyawaan berlaku di luar badan. Macam inilah. Ini kau tengok dia tulis sini X. Okay, ada telur di sini yang hitam-hitam ni. Okay. Okay, ini contoh, ini untuk ikan. Alamak. Sekejap. Okay, ikan. Kalau ikan pun dia macam tu juga, dia melakukan persenyawaan luar juga. Okay. Begini. So, yang male, yang jantan. Ikan jantan mengeluarkan dia punya sperma, okay? Yang betina mengeluarkan dia punya telur. So, bila sperma jumpa telur dalam air ni, so dia akan jadi baby fish lah. Okay?
So, persenyawaan dalam macam mana? Ini sudah belajar di bab pembiakan tingkatan 1. Oke, macam ni. Pernah nampak di kampung ayam bertindih ataupun kucing bertindih kah, anjing kah? Mesti kamu pernah nampak. Oke. Dia sebenarnya sedang melakukan persenyawaan. Jadi persenyawaan dalam ialah gamet jantan dan betina bersenyawa di dalam badan. Maksudnya sperma akan jumpa ovum di dalam badan. Oke, macam manusia lah juga. Oke. So, ini ialah gambar yang kamu pernah nampak di tingkatan 1. Okay. So, ini adalah bahagian uterus perempuan kan. So, sperma masuk sini, jumpa dengan ovum di sini. Okay. So, bila dia jumpa, sperma jumpa dengan ovum, dia akan menghasilkan baby. So, semua benda ini berlaku di dalam badan. Jadi, nama dia persenyawaan dalam. Okay. Saya harap dia sudah cukup jelas lah. Next, kita akan tengok kumpulan ikan. Ikan, contoh ikan, sangat banyak ikan. Miss pun tidak tahu apa nama ikan ni. Okay. Ini ikan yang tinggal dalam laut yang dalam lah. Tiada di sungainya. Okay. Ini laut kan. Okay, ini. Ciri-ciri ikan. Kalau ditanya, okay, badan dilitupi sisik keras yang berlendir. Berlendir maksud dia keras, tapi dia bila kamu pegang dia macam licin. Okay, itu berlendir lah. So, ikan bertelur. Jangan kamu cakap ikan beranak kah? Ikan bertelur lah. Okay, mempunyai sirip dan ekor. Sirip tahu? Sirip lah, sirip. Ini. Okay. Ini. Sirip, ekor. Okay. Bernafas melalui insang. Jangan cakap ikan ada peparu. Ikan bernafas melalui insang. Di sini. Okay. Kalau kamu tengok ikan kan, kamu pergi buka dia punya tepi itu dah ada insang di sana. Okay. Hari ini juga pergi buka peti air, cari ikan, tengok insang dia. Melakukan persenyawaan luar. Okay. Macam yang tadi saya tunjuk gambar lah. Sperma dan ovum jumpa di dalam air. So, poikilotherma bermaksud dia berdarah sejuk. Okay. Poikilotherma berdarah sejuk maksudnya. Darah sejuk. Jadi kalau darah sejuk, maksudnya dia punya suhu badan berubah mengikut persekitaran. Okay. Contoh ikan yang kamu tahu, kamu sebutlah ikan apa? Ikan kerapu, ikan laga, ikan basung, ikan apa lagi? Ikan jos. Okay. Apa-apalah itu jadi masuk kumpulan ikan lah tuh. Okay, next. Mamalia. Okay. Mamalia, ini depan sudah tengok gambar dia kan? Okay. Mamalia. Ya, macam muka kamu kah? Okay, beruang, kangaroo, koala, dan panda. Banyak lagi mamalia di dunia ini. Okay. So, ciri-ciri mamalia. Saya tengok, perhatikan apa yang sama. Apa yang sama untuk 5 gambar ni ya? Kita tengok daripada 5 gambar ni apa yang sama. Okay. Badan dilitupi bulu dan rambut. Pandai bezakan bagan bulu dan rambut. Okay. Melahirkan dan menyusukan anak. Ini ialah ciri-ciri penting untuk mamalia. Dalam 5 kumpulan haiwan yang kita belajar, hanya mamalia sahaja yang melahirkan dan menyusukan anak mereka. Okey, bernafas melalui peparu. Okey, melakukan persenyawaan dalam. Homoiotherma, maksudnya suhu badan dia tetap, tidak akan berubah mengikut persekitaran. Contohnya, beruang, harimau, anjing, khinzir, kucing, singa. Ini 5 gambar nih, dan kita semua masuk dalam mamalia. Oke, sebab kenapa? Sebab manusia tidak bertelur. Manusia melahirkan dan menyusukan anak. Jadi kita masuk dalam kumpulan yang sama dengan anjing dan khinzir, yaitu mamalia. Surprise! Kita sama ya. Jadi jangan lagi marah orang anjing lepas ni, marah orang babi lepas ni, oke? Sebab kita sama kumpulan dengan mereka. Cuma manusia diberi akal untuk berfikir. Jadi fikirlah secara waras. Alright, next. Burung. Oke. Burung lawak, burung nih. Burung.
burung. Ini burung Angry Bird. Ini ialah burung hantu. So, apa ciri-ciri burung? Coba pikir. Apa beza dia dengan kau? Oke, apa yang membezakan burung daripada kau? Kau tengok ayam tu, kau tahu dia masuk dalam kumpulan burung. Jadi macam mana kau tahu kenapa ayam tidak masuk dalam kumpulan mamalia? Oke. So, ciri-ciri untuk burung ialah badan dilitupi bulu pelepah. Bulu pelepah. Kalau tulis badan dilitupi bulu sahaja salah. Oke. Sebab yang ada pada burung ialah bulu pelepah ini ya. Oke. Kenapa dia perlu dilitupi oleh bulu pelepah? Untuk mengekalkan suhu badan dia. Oke, mempunyai sayap ataupun kepak. Kan semua burung ada sayap ataupun kepak lah nama dia. Oke, mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Kaki dia ni kulit dia kering dan ada sisik. Oke. Bernafas melalui peparuh. Oke, burung ada peparuh. Melakukan persenyawaan dalam, homoioterma, menghasilkan telur yang bercangkerang keras. Oke. Contoh burung hantu, burung pipit, itik, angsa, yang selalu kita jumpa, ayam. Oke, itu semua kumpulan burung. Oke. Tahu telur bercangkerang keras macam mana? Telur ayam macam mana? Itulah tu maksud dia telur yang bercangkerang keras. Oke. Next. Kumpulan terakhir yaitu kumpulan amfibia. Ya, ini ialah contoh-contoh amfibia: katak, kodok, salamander. Oke. Ini. Nah, lawak kan? Kalau kamu mau tahu, ada katak yang sangat lawak warna dia, tapi katak itu beracun. Jadi kalau nampak katak yang sangat lawak, jangan kamu suka hati pegang. Tapi biasanya katak yang beracun ni dia hidup di kawasan yang jarang-jarang lah ada jumpa manusia. Oke. So, ciri-ciri badan dilitupi kulit yang lembab. Ada sebab kenapa kulit dia lembab. Nanti kita tengok. Lembab maksudnya macam sentiasa basah saja. Oke. Boleh hidup di darat dan air. Satu-satunya kumpulan haiwan yang boleh hidup di darat dan di air ialah amfibia. Oke, itu ialah ciri-ciri penting kumpulan amfibia. Anak amfibia, kalau yang selalu kita jumpa beruduklah. Okay? Anak amfibia bernafas melalui insang. Ini ingat tak? Anak dia melalui insang. Macam ikan pun guna insang. Tapi ini masa baby. Masa baby sahaja dia guna insang. Tapi bila sudah dewasa, dia akan bernafas menggunakan peparuh dan kulit yang lembab. Okay? Amfibia ni, maksudnya semua ini dia ada juga peparuh, tapi dia punya kulit yang lembab pun membolehkan dia bernafas. Jadi bila masa dia guna peparuh, bila masa dia guna kulit. Okay. So disebabkan dia boleh hidup di darat dan air kan. Jadi bila dia di darat, dia akan bernafas menggunakan peparuh macam kita lah. Okay, kita hidup di darat kan. Jadi kita bernafas melalui menggunakan peparuh. Tapi kalau dia mau menyelam dalam air, okay, dalam air dia tidak guna peparuh dia, okay, dia guna kulit dia. Maksudnya bila air tu limpah saja kan dia berenang dalam air, jadi dia punya kulit tu special, boleh ambil oksigen daripada air. Kalau kita anda dapat, jangan kau pergi menyelam dalam kolam lama-lama, lepas tu kau mau tes kau boleh jadi katak ke tidak boleh tu, mati kau nanti lemas. Okay, so menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang. Okey, telur kumpulan amfibia dia berlendir, macam jeli-jeli lah begitu. Okey, dan tidak bercangkerang lah. Dia tidak macam telur ayam, dia tiada pelindung dia. Okey, melakukan persenyawaan luar. Okey, macam tadi gambarkan, Poikiloderma. So contoh dia ialah katak, salamander dan kodok. Okey, jadi Miss mau kamu fikir, kenapa kalau katak dia satu kali menghasilkan telur, okey, bila dia mau membiak macam ni, dia mesti hasilkan sangat banyak satu kaligus. Kalau manusia, kita satu kali beranak mungkin satu je kan anak. Kalau laki mungkin dapat 2 anak, kembar berdua, kembar bertiga, ada juga lah yang satu kali dapat 6 anak, 7 anak. Okey, tapi jarang berlaku. Tapi kalau katak satu kali dia mengeluarkan telur dan sperma mesti beribu-ribu. Coba fikir kenapa. Ya, stop video di sini, fikir.
Jawapan dia ialah sebab disebabkan dia perlu bersenyawa di dalam air kan. Dan dalam air ni tiada benda yang boleh protect bang, boleh lindungi dia punya telur-telur ni. Kalau macam manusia, kita punya baby dalam perut, jadi dia dilindungi. Tapi untuk kumpulan ikan dan amfibia, disebabkan dia punya telur akan terapung-apung di air. Jadi dalam air ada banyak haiwan lain. Ikan lain akan pergi makan dia punya anak. Jadi untuk meningkatkan peluang untuk dia punya baby itu terhasil, jadi anak katak, jadi berudu. Jadi dia perlu satu kali hasilkan mungkin 1.000, 2.000 lah. Tapi kalau kena makan oleh ikan lain pun mungkin kena makan 100, 200 begitu, masih ada lagi peluang untuk dia punya telur menjadi berudu. Jadi itu logik dia. Next, habis sudah. Jadi untuk ini sudah habis bentang tentang 5 kumpulan vertebrata. Jadi saya harap kamu boleh fahamlah dia punya ciri-ciri. Apa yang menyebabkan ayam masuk dalam kumpulan burung? Apa yang menyebabkan katak masuk dalam kumpulan amfibia? Kenapa manusia tidak masuk dalam kumpulan reptilia? Itu semua ada sebab dia. Jadi nota, kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 9 hingga 11. Cuma Miss mau kamu buat mesti ada catatan inilah, catatan slide ini, sebab dia penting untuk perkataan-perkataan yang perlu kamu tahu maksud dia. Dalam buku teks tiada. Jadi ini perlu ada dalam kamu punya nota. Alright, sampai sini saja. Thank you.